Silakan Ustaz. Semua. Sila. Tanya pasal mengambil manfaat daripada deposit orang tadi tu. Contoh saya ada pegang deposit rumah, saya laburkan ke satu tempat. Kalau boleh ke saya ambil dengan cara itu? baik. Menggunakan deposit yang diberikan oleh seseorang untuk satu tujuan pelaburan, hukum asalnya tak masalah pun, sebab kita tak pernah janjikan akan dimumpukan satu syarat untuk menyewa mana rumah supaya meletakkan deposit untuk menjaga rumah kita daripada sebab kemudaratan kemudian hari. Ini harus, tak ada masalah. Tak ada masalah menggunakan. Tak ada masalah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seorang ayah yang meninggal dunia dan anak perempuannya contoh melakukan maksiat muka aurat, adakah memberi kesan kepada ayah yang Ustaz? Seorang anak melakukan dosa kerana ayah. Kalau kita perhatikan dalam Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Sentiasa ayat di surah Allah Ta'ala, seorang tidak akan membawa bebanan dosa orang lain. Tapi ada pula hadis Nabi yang menunjukkan man sanna bil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi la yanqus min ajrihi syai'un wa man sanna bil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqus min awzarihim syai'un. Siapa yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan itu berterusan dilakukan. Bagi orang yang memulakan kebaikan tersebut, dia akan dapat pahala yang tidak berkurang sedikit. Barang siapa yang membawa kepada satu cara hidup yang salah, memulakan satu tabiat hidup, gaya hidup, amalan yang salah, dan dia pegang orang sampai bila-bila, maka dia menjadi sebab untuk didapat dosanya tidak berhenti sampai hari kiamat. Jadi berdasarkan dua perkara ini daripada Quran daripada hadis, para ulama membuat rumusan. Seorang ayah bagi pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Dan kemudian wa qul haqqu min rabbikum man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan diberi segala kemudahan untuk dia taat kepada Allah Taala, bagi kepadanya biasa pendidikan, bagi kepadanya kemudahan, bagi kemudahan, motivasi. Tapi anak terpilih juga jalan yang salah, maka ayah tidak berdosa. Tapi kalau dia kecil, ayah hanya pergi hantar dia pergi sekolah menari, salah pun menari tu. Oh, dia jawab tak salah Ustaz. Menari perempuan saja. Mana ada sekolah menari yang mengasingkan lelaki dan perempuan tu? Betul-betul tak ada sekolah menari dalam Kuala Lumpur ni. Budak-budak yang bijak-bijak 5A saja dipilih untuk pergi ke sekolah tersebut. Kalau ada apa-apa event nanti, lelaki perempuan yang menari tu budak pandai-pandai tuan-tuan, bukan orang bodoh. Yang menari tu lelaki perempuan kan. Jadi maksud saya tuan-tuan boleh kawasian, kalau kita berapa pun cara berfikir dia tak betul, mengajar anak kepada benda-benda yang mungkar macam tu, besok dia besar, dia terdorong kepada perkara tersebut, maka kita punya dosa yang besar, keterusan. Faham ya? Berbeza daripada yang pertama, kita dah buat yang terbaik, tapi itu juga dia pilih. Itu juga yang dia cenderung kepadanya. Nak buat macam ni. Saya didik sekolah agama, Ustaz, dia duduk semua pakai tudung labu kat sekolah agama. Di balik UK dia kahwin, bukan saja tudung labu, tudung pun tak pakai Ustaz. Seorang perempuan mengadu, insyaAllah kesihannya dia. Ya, dia tidak pakai tudung lagi pada hari ini. Doktor di sekolah pusat perubatan terkenal dalam Kuala Lumpur tak pakai tudung sekarang. Dulu sekolah agama. Salah tak ibu? Kalau mati ibu ni dosa tak ibu? Tak dosa. Tapi kalau daripada awal ibu tu, ayah tu yang membawa dia kepada jalan salah, itu yang berdosa. Jadi ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, dengan yang kedua man sanna bil islami sunnatan sayyi'ah, maksudnya gitu. Allahu a'lam. Bagaimana kalau seorang anak yang menderhaka kemudian bertaubat, adakah pewaris generasi akan datang dia akan menderhaka sama macam perbuatan dia selepas dia bertaubat? Baik, dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, baru auladakum tabarukum abna'akum, buatlah baik kepada anak-anak kamu, buat baik kepada ibu bapa kamu, nanti anak-anak kamu akan baik oleh kamu. Sekarang soalan yang saya faham ni, kalau kita mengajar kita ni soal derhaka kepada Allah Ta'ala, lepas tu kita bertaubat, adakah besok anak-anak kita, keturunan kita pun akan
menderhaka dan bertawab kepada Allah? Tidak. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dan Allah akan tukar chapter baru dalam hidup pada setiap orang yang bertaubat kepada Dia. Dan Allah Maha sempurna dan adil dari berlaku zalim pada hamba-hamba. Amalan pula dulu dilakukan kemaksiatan itu kerana dorongan ayah ibu yang terdahulu. Sebagai contoh, kan, Ustaz dulu ayah ibu saya hantar ke tempat ni Ustaz, dia pun tak galakkan saya semayang Ustaz. Ada orang kata begitu tuan-tuan. Dia hantar saya pergi belajar kat London daripada kecil, bercampur gaul dengan orang biasa, ayah ibu saya tak kisah. Kemudian ni barulah sekarang saya sedar Ustaz, saya dengar kuliah-kuliah, takutnya peneraku Ustaz sekarang berubah. Takut Ustaz anak-anak saya besok mengikut jejak langkah kami dalam keadaan kami dibesarkan salah Ustaz. Dah, jangan disalahkan ayah ibu, doakan untuk mereka. Moga-moga anak-anak tuan-tuan dan perempuan ini akan dipelihara Allah daripada dosa yang mana tuan-tuan buat dahulu. Jangan cerita dengan orang, dan jangan buka mulut dan menceritakan kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Ya? Soalan berikutnya. Luk-luk maknanya mutiara. Luk-luk, mutiara maksudnya. Ya, Al-Quran mengatakan luk-luk lah, mutiara, luk-luk mutiara. Tapi yang paling baik nama tu kita panggil sempurnalah, Hakim ke, Luqman ke. Ya, kerana itulah yang bawa doa. Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum. Kamu akhirat besok akan dipanggil dengan nama-nama kamu, nama-nama bapa kamu, maka sebutlah nama yang baik-baik. Panggillah nama yang baik. Bahkan nama-nama yang muka-muka ni kita bimbang waktu kita panggil menjadi doa. Jadi doa yang kurang baik kepada seseorang. Jadi jagalah tuan-tuan, bila kita nak bagi nama ni, nanti bagi nama contoh nanti kena pula ada individu tertentu. Nama ni lebih baik tidak mempunyai makna daripada mempunyai makna yang tidak baik. Apakah contohnya? Contoh seorang namanya Ba'is. Ba'is dalam Quran surah Hajj Allah nyatakan Ba'is ni orang yang melarat. Ba'is. Yang nama benda ni tuan, Ba's. Ya, Ba'sa yu'adharra dalam Quran surah. Ba'is itu tidak baik. Nama tidak baik. Tapi nama yang tidak mengandungi makna lebih baik daripada nama yang mengandungi makna yang buruk. Dengan lebih baik, Nombor satu, nama yang paling baik adalah nama yang disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Latif. Maksud Nabi menyatakan nama adalah nama-nama para Nabi, Adam, Idris, Nuh, Saleh, kan? Lagi nama siapa? Nama individu-individu yang Nabi dan Allah sebut sebagai Saleh. Maryam. Maryam tak sedap besar punya nama dulu lah. Khadijah. Kan nama-nama ahli syurga. Asia. Kan? Nama baik. Jamilah. Lagi nama boleh baik. Nama golongan ulama tabi'in, tabi'iyat, golongan ulama salih, salafus salih. Lagi nama apa? Nama ulama. Kan? Ustaz, nama anak-anak saya semua nama Ustaz-Ustaz. Supaya kamu seorang, kamu dia seorang. Ada nama ulama-ulama naik, ini bukan ulama. Ya, Qurtubi, Bukhari, kan? Ada soal di Kelantan anak-anak semua nama ulama tafsir, Qurtubi, Ibn Katsir. InsyaAllah mudah-mudahan jadi macam tu. Muslim, Bukhari, anak-anaknya semua nama Nasai, kan? Seorang daripadanya jadi YB, namanya Baihaqi. Itu sahabat saya, daripadanya semua nama imam-imam, betul tak? Dan semuanya salih-salih. Mereka ni anak guru kepada Tuan Guru Haji Atiqullah. Tuan Guru Atiqullah ni telah meninggal dunia di Kelantan di Pasir Tumpu. Kalau orang beli kereta, nanti panggil dia untuk doakan kereta tu, insyaAllah kereta tu tidak aksiden dan tidak akan hilang. Ada doa ni tuan-tuan. Nak doa ni, nanti kita belajar. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha
خير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. Doa ni juga pada malam pertama, suami-suami letak kat tangan kat kepala isteri, doa. Nanti kita belajar. Kamu tahu ini tak suspend. Doa yang sama ni doa berkreatif. Doa kreatif tu macam Nabi pernah beritahu Nabi sebut doa tersebut ni. Jadi nama-nama ni nama-nama yang akan mencorakkan pribadi seorang itu. Of course, lepas itu hendaklah kita tekankan pendidikan yang bersungguh-sungguh pada mereka. Baik tuan. Jadi panggilan nama itu nama yang sempurna, nama yang lengkap, nama yang mengandungi padanya erti kebaikan doa. Soalan lain? Ya. Misalnya doa-doa anak-anak angkat kepada bapa dia, bapa angkat dia dah meninggal, adakah serupa macam anak sendiri kepada bapa dia? Baik, kaitan dengan anak angkat ni nanti kita lihat surat Ahzab. Allah turunkan ayat yang khusus menegur Nabi SAW tentang Nabi mengambil anak angkat. Yang namanya Zaid, yang dipanggil Zaid bin Muhammad bin Ka'wal. Kemudian ditukar kepada Masal Zaid bin Harithah. Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'inda Allah wa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Dan surah Ahzab nanti kita belajar tentang anak-anak angkat. Doa seorang untuk yang lain sentiasa diterima Allah SWT. Ya, dan dimasuk dalam bentuk ihsan kepada orang baik pada kita. Macam mana hebat orang baik kita, tentulah hebat juga hubungan yang baik yang dipelihara oleh seorang ayah angkat kepada anak angkatnya. Maka doa si anak angkat ni untuk ayah angkatnya pasti diterima oleh Allah SWT juga. Kerana hadis menerangkan kalau seorang saudara mendoakan untuk saudaranya, maka malaikat akan memungut doa tersebut dan berkata, walaka mithluhu, engkau juga mendapat bahagian yang sama dengan doa itu. Ini saudara kepada saudara. Tentulah seorang anak angkat kepada ayah angkatnya lebih lagi daripada itu. Ya, jadi kita yang jadi anak angkat ataupun anak angkat kita dididik mereka dengan Quran dan hadis supaya mereka faham benda ini. InsyaAllah doa tersebut pun diangkat, diterima dengan sebaiknya oleh Allah SWT. Baik, setakat dulu. Allahumma ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah. Allahumma azikna wa la tanqusna wa atina wa la tuhina wa atina wa la tuhina wa asirna wa la tu'sir alaina wa utina wa ba'na. Ya Allah, tambahkan untuk kami keberkatan dan kemuliaan yang telah dikurangi, muliakan kami dalam kami ini. Berilah kami yang ditahan ya Allah. Ridha kami, apa yang kami lakukan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami bantu kami untuk mensyukurimu, baiki amal kami kepadamu ya Allah, dan untuk menyatimu selalu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pada kalangan disebut dengan surat Tur, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalin min syai'. Ya Allah, jadikan kami ini di kalangan ayah dan ibu yang akhirat kelak bila berlaku kekurangan pada amalan zuriatnya, maka kami akan menyempurnakan kekurangan tersebut ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami daripada kalangan biswalimu yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jangan jadikan kami di kalangan yang Allah di akhirat kelak kami tergolong di kalangan yang mementingkan dirinya sendiri kerana kecacatan dan kekurangan amalannya menyebabkan yang tidak layak untuk memberi syafaat kepada keturunannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.